Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Jadi cerita ni semua sebenarnya saya ambil daripada carian internet dan mungkin ada antara korang yang dah tahu dah cerita ni. So, kalau korang tahu cerita ni, komen kat bawah. Okey, dah sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertama daripada hamba Allah ni. Benda ni jadi dalam hidup dia sendiri tau. Kiranya pengalaman ngeri hidup dia lah. Katanya masa tu umur dia 15 tahun pada tahun 2000. Dia dengan keluarga dia ni memang kerap sangat lah pergi Genting Highland. Katanya sampai nak makan McD pun nak pergi ke Genting Highland. Padahal rumah dia dekat Shah Alam tau. Nampaklah kat situ memang dia orang macam dah terbiasa dah pergi ke Genting Highland tu. So kalau rumah dekat Shah Alam, kiranya agak jauh jugalah dia orang nak pergi. Jadi kadang-kadang dia orang pergi balik hari dan kadang-kadang pula dia orang pergi tidur dekat sana dan tidur dekat Amber Court. Alah, yang tempat berhantu tu. Jadi katanya selama dia duduk dekat Amber Court tu, dia tak pernah kena usik. Walaupun orang kata dekat situ tu berhantu kan. Katanya masa tu ayah dia ni parking kereta dia orang, parking van dia orang dekat tingkat 4 dekat cable car. Kiranya sama lot dengan cable car tu. Lepas tu mereka pun naik cable car tadi dan dia orang pun pergilah main-main dekat Genting Highland tu. Macam-macam kan permainan ada. Sekarang ni je tak boleh nak main outdoor kan sebab dalam maintenance. Ke dah boleh? Covid. Okey, main sampaikan dia orang tak sedar tau. Harinya dah petang dah. Lepas tu dia orang tengok macam dah nak maghrib. So dia orang putuskan untuk balik ke kereta balik ke rumah lah. So dia orang pun naik lah cable car tu balik. Katanya masa dekat cable car tu hari dah maghrib dah. Sampai je tempat parking kereta tadi, hari dah lepas maghrib macam tu. Kiranya suasana tu agak-agak gelap lah. So lepas keluar daripada cable car tadi, dia orang pun jalan lah untuk pergi ke van. Dia orang jalan-jalan dekat parking lot tu lah. Katanya masa tu adik-beradik dia yang lain dan juga ayahnya ada dekat depan. Jadi dia dengan mak dia je jalan berdua dekat belakang. Masa tu dia temankan mak dia dan juga dia borak-borak lah dengan mak dia ni. Dan tiba-tiba mak dia ni boleh hilang macam tu je tau. Hilang dekat depan mata dia. Dia pun macam blur tau. Sebab tadi macam ada je maknya dekat sebelah kan. Tengah borak-borak lagi. Sekali hilang. Tak tahu pergi mana. Lepas tu masa tu dia pergi juga. Dia jalan juga dekat van tu. Dah sampai dekat van tadi ayah dia tanya, "Mak mana?" Lepas tu dia cakap lah, "Tak tahu." Masa tu dia orang ni macam pelik lah. Mak jalan sebelah engkau kan? Macam mana kau boleh tak tahu pula? Dan kakaknya ni dah naik angin dah masa tu tau. Dia dah marah-marahkan adik dia. Dia cakap macam ni, "Kau ni mak seorang pun kau tak boleh jaga kan?" Macam tu. So dia apa lagi menangis-nangis lah bila kena marah macam gitu kan. Lepas tu dia orang semua macam kalut-kalut cari mak ni. Dia orang panggil mak. Tapi tak ada yang menyaut. Bukan tak ada yang menyaut sebenarnya, tapi maknya yang tak menyaut. Kalau ada yang menyaut tapi bukan mak dia, benda lain pula kan. Lepas tu dia orang cari segenap penjuru tau dekat kawasan area parking lot tu. Sebenarnya dekat parking lot tu memang sunyi sepi, memang tak ada orang tau. Ada beberapa kereta je kat situ. So keadaannya, suasananya memang sunyi sepi. Hanya dia orang je yang ada dekat situ. Dan masa tu juga sebenarnya ada 2 buah kereta yang tengah berlumba turun rem. Dia turun rem kereta tu kan, yang bulat tu turun sampai ke bawah tu, dia boleh pergi berlumba dekat situ. Tak tahulah apa yang dicarinya. Dan budak-budak tu dia bukan berlumba macam sekali turun macam tu je alang-alang nak balik kan. Tak, dia naik balik, lepas tu dia turun balik, berlumba balik macam gitu. Mungkin sebab tempat tu terlalu sunyi, jadi dia lebih selesa untuk berlumba dekat situ. Ataupun mungkin nak tunjuk skill drift tu. Sebab katanya masa dia orang ada dekat situ tu memang bunyi kuat sangatlah kereta yang macam agak di drift tu. Korang tahu kan yang crank kan? Yang gitulah. Yang dia ni pula masa tu sambil-sambil cari mak dia, sambil-sambil nangis. Yalah, nangis sebab kena marah dengan akak dia tadi kan. Lepas tu dia fikir, dia macam berdoa banyak-banyak tau. Berdoa banyak-banyak, "Ya Allah, pulangkanlah mak aku. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan mak aku." Dia sampai fikir, tak apa, biarlah aku yang hilang daripada mak aku yang hilang macam tu. Sebab dia cakap, dia masih ada lagi adik-adik dia yang kecil yang perlukan mak dia. Tapi kalau dalam keadaan yang terdesak macam tu, memang kita akan fikir, tak apa, kau ambil je lah aku daripada orang yang kita sayang macam tu kan. Sebenarnya masa tu dia period tau, tapi dia tetap juga baca ayat-ayat Quran yang patut dan minta berdoa dengan Allah supaya pulangkan mak dia. Masa tu dia orang dah cari dah segenap penjuru area tu, segenap penjuru tingkat 4 tadi, tapi tak jumpa juga maknya. So dia orang pun berpecah. Ada adik-beradiknya ni pergi ke ruang tangga. Daripada atas tingkat 4 tu turun sampai ke bawah nak cari kokok lah maknya ada kat tangga kan.
Lepas tu dia ni ambil jalan ikut rem tadi. Dia berjalan ikut rem tu, turun ke bawah untuk cari mak dia tadi. Masa dia berjalan-jalan turun ikut rem tadi, dia duduk menangis, lepas tu berdoa, lepas tu macam baca-baca ayat Quran. Sekali dia nampak dia nampak mak dia ni tiba-tiba je keluar daripada rem tu. Memang benda yang macam tak mungkin, memang mustahil manusia biasa boleh buat macam tu. Kecuali Avengers. Avengers boleh ke? Dari masa tu dia nampak maknya ni tengah daki rem tu naik ke atas tau. Kiranya dia tengah turun ke bawah untuk cari mak dia. Mak dia pula tengah jalan naik ke atas untuk cari family dia macam tu. Dia nampak mak dia ni macam sayu sangat, macam letih sangat. Lepas tu maknya ni tak cakap apa-apa tau, diam je. Lepas dia dah nampak mak dia tadi, dia terus tarik tangan maknya. Lepas tu dia bawa maknya pergi ke van. Tak lepas tau tangan maknya ni, takut hilang lagi. Lepas tu mereka semua terus bertolak balik ke rumah. Masa kat dalam van tu, tak ada siapa pun yang bercakap. Semuanya senyap tau. Tak ada nak tanya itu, nak tanya ini, tak. Diam je. Tapi katanya nampak lah macam muka ayah dia tu macam berkerut-kerut macam tu. Macam nak tanya sesuatu, tapi tak. Yalah kita fikir, kemana dia pergi tadi? Nak tanya sekarang ke tak? Nak tanya sekarang ke tak? Motosikal lalu. Kalau kita kan mestilah kita terfikir kan, mana dia pergi tadi? Nak tanya ke tak? Nak tanya ke tak? Macam itu. So dia macam berkerut-kerut lah dia punya berahi tu. So masa tu memang semua orang tak tanya apa-apa, semua orang diam je. Sebab yelah kalau tanya dalam kereta tu, kok lah ada yang ikut balik ke macam mana kan. Lepas tu buat hal pula dalam kereta tu, satu kerja pula kan. Jadi sampai je rumah, ayah disuruh diorang ni semua mandi, buat apa yang patut, lepas tu masuk tidur. Jadi sebelum masing-masing nak masuk tidur tu, maknya buka cerita. Masa tu semuanya berkerumun dekat meja makan nak dengar cerita daripada maknya ni. Mak dia cakap kali terakhir yang dia ingat anaknya tu ada kat sebelah dia. Suami dan juga anak-anak yang lain ada kat depan. Lepas tu dia ingatlah yang dia tu tengah jalan untuk pergi ke arah van. Dan dia juga ada dengar yang budak-budak tengah berlumba kereta masa tu. Jadi sebenarnya maknya ni dengar je lah bunyi bising drift-drift tu semua kan. Lepas tu tiba-tiba je semua jadi kosong. Kereta-kereta tu semua ada tau. Ada je dekat tempat masing-masing. Tapi anak-anak dia dan suami dia tak ada, hilang. Masa tu dia ambil keputusan untuk cari suami dan juga anak-anak dia ni. So dia pun jalan turun ke tingkat bawah ikut rem tadi. Katanya dia jalan dekat tengah-tengah rem tu tau. Memang tak logik gila. Sebab kalau dia jalan dekat tengah-tengah rem, masa tu kereta tengah berlumba dekat situ tau. Maksudnya mestilah dia kena langgar macam tu kan. Tapi ini tak. Dia cakap masa tu memang tak ada kereta, tak ada apa. Dan dia boleh je berjalan dekat tengah-tengah rem tu. Jadi apa yang lagi pelik, mak dia ni cakap dekat satu penjuru tu dia ada nampak yang macam ada orang dekat sana tengah berjalan-jalan, tengah makan dan juga minum, borak-borak macam tu. Tapi dia orang tu semua macam tak pedulikan dia, macam dia ni tak wujud. Jadi situasinya tu macam dekat hujung penjuru tu ada macam restoran macam tu. Dan benda tu sebenarnya tak logik tau. Sebab parking lot tu 4 segi macam ni kan, 4 segi. Dan semuanya dinding tau, dinding macam gini. 4 segi tu semua dinding. So tang mananya dia nak pergi buka restoran dekat parking lot? Kalau restoran tu betul ada, maksudnya restoran tu ada pada awang-awangan. Restoran yang boleh terbang tu tau. Korang faham lah kan apa maksudnya. Lepas tu maknya ni turun lagi satu tingkat ke bawah, tingkat 2 lah kan. Masa tu dia fikir manalah tahu anak dan suami dia ni tinggal dia kat belakang, tertinggal dia kat belakang kan. So mungkin dia orang tu tengah tunggu kat bawah, jadi dia pun pergilah ke bawah lagi. Dan masa dekat tingkat 2 tu, dia nampak benda yang sama yang dia nampak dekat tingkat 3. Dia nampak dekat satu penjuru tu, orang tengah jalan-jalan, tengah makan, tengah minum, macam ada dekat restoran. Lepas tu, apa yang peliknya, orang tu semua adalah orang yang sama tau. Dia orang pakai baju yang sama, dia orang buat perbuatan yang sama. Semuanya sama, sebiji dengan yang atas tadi. Jadi masa tu barulah dia perasan yang dia ni macam kena game dengan makhluk Allah yang lain. Masa itulah dia mula baca-baca ayat Quran. Lepas tu niat dalam hati, ya Allah, jumpakanlah aku dengan family aku, jumpakanlah aku dengan suami dan anak-anak aku. Dia terus baca ayat-ayat Quran. Lepas tu dia zikir macam tu kan, sambil-sambil jalan ni, sambil-sambil jalan daki ke atas balik. Jadi masa maknya ni daki naik dekat tingkat atas tu, dia jalan dekat tengah-tengah rem tu juga tau. Katanya setiap tingkat yang dia pergi tu, yang dia naik satu tingkat ke satu tingkat, tapi setiap tingkat tu sama tau. Macam dia tengah berjalan dekat tempat yang sama. Dia masa tu berada pada tingkat 2 kan. Lepas tu sepatutnya kalau naik sampai ke tingkat 3. Tapi ini tak. Dia rasa macam dia masih lagi dekat tingkat 2 macam tu. Dan sebenarnya mungkin dia ni duk stuck
dekat tingkat 3 je. Dia tak turun pun dekat tingkat 2 kan. Yelah sebab dia nampak benda yang pelik tadi pada tingkat 3, orang-orang yang tengah makan apa semua tu kan. Lepas tu dia turun, dia nampak benda yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada pada loop tingkat 3. Dia duduk pusing tingkat 3 sebenarnya. Lepas tu maknya ni baca Asma'ul Husna dan tiba-tiba dia nampak anak dia tu tengah turun daripada ramp tadi. Terus dia rasa lega. Jadi sejak daripada tu memang family dia orang ni dah ban dah Genting Highland tu. Tapi katanya bila dah besar-besar ni, dia ada dah juga pergi dengan kawan-kawan dia dekat sana. Okey, cerita kedua adalah cerita daripada seorang lelaki yang ada kebolehan untuk melihat benda-benda gaib. Jadi ini adalah pengalaman dia bila dia pergi kat Genting Highland. Nama dia ni Brian. Dia orang Cina kalau tak silap saya. Dan dia sharekan pengalaman dia ni dekat Twitter. Saya rasa ramai juga antara korang yang dah tahu kan kisah ni. Dia cakap kalau lalu dekat jalan Gotong Jaya, banyak-banyaklah berdoa. Dan kalau lalu situ tiba-tiba je bulu roma meremang, adalah tu. Itulah tandanya kita dah terserempak dengan hantu perempuan tua yang ada dekat situ, kiranya penunggu dekat situ. Bukan tu je, dia cakap yang sebelah jalan tu sebenarnya ada ahli keluarga hantu ni tau. Katanya mereka meninggal dunia sebab kemalangan dekat kawasan situ. Kereta mereka jatuh ke dalam jurang dan mayat mereka sampai sekarang tak dijumpai. Katanya mereka akan tetap ada dekat sana dan cuba untuk tumpang orang yang nak naik dekat Genting Highland. Dan kadang-kadangnya tu akan tumpang untuk balik rumah tau. Creepy ya. Korang lepas ni yang mana ada plan untuk pergi Genting Highland tu mesti cancel kan. Tak boleh, PKP. Selangor kan admin. Okey, jadi sebab si Brian ni boleh nampak benda-benda tu semua, jadi dia siap describe lagi secara detail penampakan tu semua tau. Dia cakap hantu yang perempuan tu dia pakai baju kurung, lepas tu ada bunga-bunga kecil yang color biru. Bahagian kepala ni pula terbuka, lepas tu ada serpihan kayu yang mencucuk dekat kepala dia ni. Dan darah daripada kepalanya ni masih menetes-netes lagi. Jadi kiranya macam sebelah ni basah, macam tu lah. Anak-anaknya pula selalu berlari-lari dekat kawasan situ. Jadi katanya inilah salah satu penyebab kemalangan jalan raya yang jadi dekat situ. Tapi yelah, kita tak boleh nak salahkan benda-benda macam gitu kan. Tanpa izin Allah benda tu takkan jadi. Maksudnya kemalangan tu takkan jadi. Katanya kalau lalu situ atas daripada pukul 1 pagi, korang mungkin berpeluang untuk jumpa dengan diorang. Jadi antara tempat lain adalah sebelum pondok polis dekat dengan signboard besar. Dia cakap kalau perasan dekat situ ada satu tempat prayer. Mungkin tempat sembahyang orang Cina yang colour merah tu. Tahu kan? Tempat tu disediakan untuk hantu lapar. Kiranya dia sediakan tempat tu untuk hantu-hantu yang bunuh diri dekat Genting Highland tu dengan bermacam alasan lah. Ada yang kalah judi, ada yang banyak hutang dan juga ada yang depres ataupun stres. Okey, yang lebih seram lagi dia cerita bila dia dah naik dekat Genting Highland tu dan dia stay dekat salah satu hotel yang paling terkenal dekat Genting Highland. Katanya hotel tu ada 28 tingkat. Teka. Jalankan tanggungjawab anda netizen. Okey, dia cakap tingkat 13 dekat hotel tu adalah tingkat yang paling berhantu. Katanya lift dekat hotel tu akan terbuka sendiri bila dah sampai pada tingkat 13. Sebab masa tu dia masuk lift untuk pergi ke bilik dia lah. Tapi tiba-tiba je liftnya tu berhenti pada tingkat 13 dan pintu liftnya tu terbuka dengan sendiri tau. Dia cepat-cepat tekan untuk tutup balik pintu lift tadi, tapi tak tertutup-tutup. Lepas tu dia pun macam nekat lah nak pergi tengok kawasan sekitar, nak keluar daripada lift tu dan tengok sendiri apa yang ada kat sana. Lepas dia keluar lift, dia ambil sebelah kiri tau. Dia jalan sebelah kiri dulu. Jadi sebenarnya masa dia keluar je lift tu, dia nampak macam-macam jenis hantu. Dan masa tu dia nampak 2 orang lelaki mukanya pucat dan berpakaian formal. Dekat lehernya ni ada tali yang tergantung tau. So korang boleh teka lah kan macam mana dia mati. Katanya 2 lelaki tadi macam orang yang main judi lepas tu kalah besar dan buat keputusan untuk tamatkan hidup dia dengan gantung diri. Jadi katanya mereka berdua ni suka bertenggek atas bahu orang. Dia suka tengok ke arah orang ramai dan mulalah pergi mendekati mereka, lepas tu bertenggek atas bahu. So kalau rasa macam bahu tu macam berat-berat tu, iyalah tu. Lepas Brian ni dah tengok 2 hantu tadi, lepas tu dia nampak ada satu cahaya putih dekat satu penjuru tau. Masa tu dia ingatkan macam ada pintu ataupun ada lift lah untuk keluar daripada situ. So dia pun pergi mendekati cahaya tu. Tapi dia silap, sebenarnya bila dia dah sampai dekat pintu tu ada nombor 1313. Dan dekat pintu tu sebenarnya ada kesan darah tau. Bila dia berhenti betul-betul depan pintu tu, pintu tadi
terbuka dengan sendiri. Masa tu dia nampak seorang perempuan ni berdiri dalam bilik tu, dan perempuan tu pakai baju mandi dan juga rambutnya ni terjurai ke bawah. Jari-jarinya ni warna blue black tau. Macam dah kehilangan darah semua dah, sampaikan pucat lesi dah blue black macam tu. Perempuan ni duduk bercakap seorang-seorang, macam mengomel macam tu lah. Dia cakap dia nak cari orang yang dah rogol dia, nak cari orang yang dah bunuh dia. Lepas tu dia sumpah lelaki yang dah buat benda ni pada dia. Masa si Brian ni cuba untuk dengar betul-betul apa yang perempuan ni cakap, masa tu datang 3 orang kanak-kanak yang berlari-lari macam tengah main-main lah. So diorang main kejar-kejar antara satu sama lain, dan yang paling scary-nya, mata diorang ni semuanya hitam tau. Tak ada mata putih langsung. Dan lepas tu kanak-kanak ni semua bertempiaran lari bila dia dengar perempuan yang dalam bilik tadi menjerit ketakutan. Gila lah dia punya pengalaman ni kan. Epic habis. Kalau saya lah yang mengalami keadaan macam gini, saya rasa saya akan duduk je dekat situ dan menangis-nangis dekat situ, minta bantuan orang datang. Yang mana takkan siapa pun akan datang kat situ. Lepas tu dia sambung jalan, dia cari kok ada pintu tangga untuk dia keluar daripada situ ataupun dekat lift tadi. Dan masa tu tiba-tiba je pintu bilik tadi diketuk tau. Lagilah cepat dia melangkah. Lama dia jalan, dia baru perasan yang sebenarnya dia ni ada pada tempat yang sama tau. Dia macam pusing pada satu tempat yang sama je, tak pergi mana pun. Sebab dia jalan-jalan macam dah jauh jalan, tapi tiba-tiba ada lagi bilik tadi. Lepas tu jalan-jalan cari lagi, tiba-tiba ada lagi bilik tadi. Lebih kurang 20 minit jugalah dia ada pada tingkat 13 tadi. Lepas tu barulah dia nampak lift yang dia naik tadi. Cepat-cepat dia pergi tekan butang untuk buka pintu lift tu. Bila pintu lift tu dah terbuka, dia tengok ada 3 orang pelanggan hotel tu. Tapi sebenarnya mereka bukan bertiga je tau. Tapi mereka ditemani dengan 6 hantu yang ada kat dalam lift tu. Dan rata-rata hantu tu tak ada kepala, dan juga kepalanya berdarah dan macam tersobek macam tu. Lepas dia dah sampai ke bilik dia tadi, dia terus pergi mandi. Jadi korang tahu kan, kalau bilik hotel yang mahal ni, dia punya bilik mandi tu dia macam letak gelas je, letak kaca je. Tapi tak adalah yang betul-betul transparent yang boleh tengok orang keluar boleh tengok dalam. Tak. Dia cuma bolehlah tengok bayang-bayang macam tu. Kita boleh nampak lah bayang-bayangnya kan. So masa tu dia tengah mandi dekat dalam bilik air tu, dia nampak macam bayang hitam yang ada dekat katil dia tau. Dia macam jalan macam tu. Dah lah dia kena tidur kat situ malam tu. Jadi katanya malam tu dia tidur dalam keadaan ketakutan dan macam tidur-tidur ayam macam tu je. Paginya tu terus dia check out, terus dia keluar pada hotel tu. The end. Okay guys, korang rasa macam mana? Scary juga kan cerita ni kan? Okay, sebelum saya cakap bye-bye, saya nak tanya korang dah dapatkan ke produk-produk yang ada kat belakang ni? Kalau korang nak dapatkan produk It's Me Mr. Kudap dan juga Cokoja Viral yang ada kat belakang ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya akan tinggalkan link Shopee dekat bawah. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.